Pagi ini saya hadir di pejabat BPR Selangor pagi ini untuk menunaikan janji saya untuk menyerahkan dokumen berhubung dengan salah guna kuasa Pejabat Menteri Besar Selangor tentang sumbangan sambutan 100 hari Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor. Dari segi asasnya mereka bersetuju memang ada unsur-unsur salah guna kuasa dalam kes ini. Saya nak tunjukkan, sebab saya tak boleh tunjukkan kandungan sebab saya dah serah pada BPR masuk akta. Yang saya nak tunjukkan hanya letterhead dia, kepala surat ini. Yang jelas menunjukkan ia menggunakan kepala surat Pejabat Menteri Besar Selangor, ya, dan juga menggunakan fax. Ada nombor fax, ya, nombor fax yang masuk ke syarikat yang diminta sumbangan ini. Nombor fax tersebut adalah nombor fax Pejabat Menteri Besar Selangor. Jadi yang jelas, ya, menggunakan Pejabat Menteri Besar Selangor, ya, untuk mendapat sumbangan bagi parti atau individu. Yang pentingnya ialah menggunakan kepala Pejabat Menteri Besar Selangor, ya, dan juga rekod, ya, bukti fax sampai daripada Pejabat Menteri Besar. Ya, ni bukti fax. Kita tak boleh buat-buat ni, kan? Mana bukti daripada Pejabat Menteri Besar. Ya. Ini dua bukti kukuh yang saya serahkan kepada PPR tadi untuk menunjukkan ada salah guna kuasa. Kerana dalam ini semua parti, dalam ini semua hal parti, tetapi yang depan ni Pejabat Menteri Besar. So you are abusing Pejabat Menteri Besar. Why is this of interest to you? Well, it's interest because I'm a citizen of Selangor. I was born in Klang, Selangor, and because the program is not a party program. It was a government-funded program. Yeah, the celebration for 100 days of Pakatan Rakyat. It is a state affairs, which use, if I'm not mistaken, about 200,000 funding, government funding, which is taxpayers' money, which is I'm one of them. So of course it's of interest to me, to find clarification for this. Ya, macam saya sebutkan tadi, sebutkan beberapa kali. Pertamanya saya ingin membuktikan keretakan Pakatan Rakyat, khususnya di Selangor, kerana program ini dipengerusikan oleh PAS atau Hassan Ali, secara rasminya di peringkat kerajaan negeri, tetapi ada manipulasi yang membabitkan parti keadilan di pihak yang lain, dan saya difahamkan memang pihak PAS amat tidak puas hati dengan keadaan ini. Jadi untuk membuktikan keadaan itu, saya tampilkan dokumen ini. Ya, saya nyatakan beberapa minggu lalu tentang kenyataan ini. Jadi pertama, poin saya ialah wujud keretakan, ya, di dalam Pakatan Rakyat yang bagi saya merupakan isu sebenar, ya, yang Anwar Ibrahim sendiri tahu. Sebab itu dia buat diversion dengan kisah Yong Tek Lee, ya, melompat dan sebagainya. Untuk sebenarnya bukan untuk membentuk kerajaan, tapi menutup keretakan Pakatan Rakyat dan untuk cuba mengikat Pakatan Rakyat supaya terus bersama dengan harapan supaya kerajaan dapat dibentuk kerana kerapuhan Pakatan Rakyat. Itu poin pertama, ya, dari segi politik. Poin kedua dari segi dari segi rasuah dan undang-undang. Ini jelas salah guna kuasa. Ya, sebuah kerajaan yang dibentuk atas semangat reformasi, atas semangat ingin melakukan perubahan, ketulusan dalam tempoh 100 hari. Malah dalam sambutan 100 harinya, yang kita dapat lihat berlaku salah guna kuasa. Persepsi politik, orang anggap you kan orang UMNO. Ya. Dia apa you sibuk-sibuk sangat nak involve, nak bangkit hal ni. Jadi ya, apapun persepsi rakyat, orang boleh buat banyak tafsiran, ya, persepsi dan sebagainya. Tapi bagi saya yang penting, ya, yang salah tetap salah. Dan kalau ada yang salah di pihak mana pun, sudut rasuah dan sebagainya, saya akan bangkit dan tampilkan. Kalau ada saudara boleh bagi dokumen berkenaan dengan kerajaan lain ke, pegawai lain ke, ya, parti lain ke, atau parti UMNO sekalipun, ya, kalau ada dokumen yang lengkap, saya akan tampilkan. Saya pernah buat laporan, banyak laporan, dan there is not a single statement saya buat yang saya tarik selepas saya masuk UMNO. I tak pernah retract any of my report police against any of UMNO leaders sebab saya masuk UMNO. If I retract, then you can say I have political motivations. Ada political motive. Tak ada. Bagi saya, bab rasuah, bab salah guna kuasa, we have to be very consistent.
Siapa saja yang salah guna kuasa, kita sebagai rakyat mesti bangkit. Dan saya ini satu pendidikan bagi rakyat untuk bangkit. Dan kita tak perlu tunggu parti politik untuk bangkit. Kerana untuk melakukan perubahan ini is not only political party, tapi rakyat, individu, NGO, civil society, kelompok masjid, kelompok suara juga harus bangkit untuk melawan rasuah salah guna kuasa. Dan hari ini saya rakyat biasa. Saya harap apa yang saya lakukan hari ini akan memberi inspirasi kepada rakyat biasa lain di negara ini untuk tampil, untuk menyatakan hak mereka dalam isu-isu membabitkan rasuah dan salah guna kuasa tanpa motif politik. Ialah berbagai-bagai tafsiran yang boleh kita buat. Tetapi bagi saya, kita harus berpegang pada prinsip. Pertama, untuk memberi keadilan kepada semua orang. Parti Keadilan Rakyat pun kata keadilan untuk semua. Jadi keadilan ni bukan kepada Anwar je, tapi juga keadilan harus diberikan kepada orang yang buat tuduhan. Kita tak tahu sama ada benar atau tidak, tapi seharusnya keadilan diberikan. Satu. Kedua, prinsipnya kita tidak boleh aibkan orang. Saya apa pun prinsip saya dalam kes 98-99 dahulu, saya tidak setuju Anwar diaibkan. Dan hari ini pun saya masih tetap pertahankan sebab kalau dia bersalah sekalipun keluarganya tidak bersalah. Jadi kita tidak boleh aibkan orang. Juga di pihak Anwar juga tidak boleh mengaibkan orang. Saya tengok apa yang berlaku sehari dua ini dengan menuduh orang ini konspirasi, dengan gambar dengan Datuk Najib, gambar dengan Datuk Syahril, gambar dengan Azana, itu perbuatan mengaibkan orang. Itu juga perbuatan mengaibkan orang, tanpa bukti, tanpa alasan kukuh. Jadi bagi saya itu juga satu keadaan yang tidak baik bagi saya, dan sebab itu saya rasa ini satu tuduhan yang berat, ini satu tuduhan yang very personal. Dan yang paling penting kita jangan membuat andaian, dan kita tunggu penjelasan Anwar, kita tunggu penjelasan saudara Saiful juga atau keluarganya, dan juga siasatan polis, dan selepas itu baru kita buat keputusan. Taktik yang Anwar buat, taktik yang dia menghadapi tuduhan dia buat. Jadi tiba-tiba datang ancaman bunuh ni. Tengok tak apa keadaan ni? Saya mungkin boleh ada tafsiran saya sendirilah, tetapi saya memilih untuk tidak menyatakan secara terbuka tafsiran saya ataupun kepercayaan saya, kerana saya tidak mahu mengganggu proses siasatan dan persepsi masyarakat terhadap hal ini. Kerana ini isu yang amat sensitif, yang membabitkan maruah seorang pemimpin, dan juga maruah seorang anak muda, dan juga maruah keluarga-keluarga mereka. Sebab itu yang saya harap, yang saya minta supaya semua orang kena berhati-hatilah, dan tidak mengaibkan kedua-dua pihak. Jadi Anwar Ibrahim juga bagi saya tidak betul kalau dia membuat andaian-andaian begitu, mengaibkan macam ancaman bunuh dan sebagainya. Itu seolah-olah seperti kerajaan tidak berlaku adil pada beliau, kerajaan macam ada niat jahat pada beliau, dan sebagainya. Kalau ada bukti, yes, saya sendiri kalau ada bukti Anwar Ibrahim ini ada konspirasi, saya sendiri yang akan berdepan dengan konspirasi itu. Tetapi setakat yang saya faham, dengan sekarang ini saya dalam UMNO dan berhubung dengan pemimpin-pemimpin negara, tidak ada langsung konspirasi itu, dan tidak masuk akal pun orang nak buat konspirasi dalam hal yang sama, babitkan orang yang sama dua kali. Tak ada orang nak buat macam tu, tak logik pun, nak buat perkara yang sama. Jadi bagi saya kita kena inilah, kalau saya boleh bagi nasihat kepada Anwar Ibrahim, dia seharusnya tunggu. Tidak boleh, mengapa harus tergesa-gesa kata ada ancaman bunuh, nak buat penjelasan tentang diri dia, kata dan ini ada konspirasi. Just tunggu je lah penjelasan daripada saudara Saiful, tunggu je siasatan polis, dan selepas tu pertahankan diri beliau. Sekiranya ada asas, sekiranya tak ada, okey lah. To me is a very personal. This is not a political issue, dan tidak seharusnya dijadikan isu politik. I'm not surprised. I have my reason not to be surprised. Why you been approached before? I will explain it at the right time.